Okey. Ni satu suku Okey, yang mathematical formulation ni ini yang lebih real lah. Macam contoh dia, kalau beli kata macam kita beli washing machine lah kata warranty dia bagi 2 tahun. Macam mana ditentukan nak bagi 2 tahun? How do they determine yang ini perlu bagi 2 tahun lah? Okey. Yang ini actually dia berdasarkan daripada mathematical formulation lah. Iaitu ada dipanggil statistical distribution yang tertentu bagi sesuatu masalah. Macam contoh lagi hayat. Contoh lagi macam kata hayat lah. Kita kata ambil hayat barang elektronik. Okey, berapa lama dia boleh survive? Okey. Yang ini dia ada certain statistical distribution. Dia panggil statistical distribution lah. So daripada formula tu dia boleh calculate lah kebarangkalian dia survive selepas 2 tahun dan seterusnya. Yang ni banyak penggunaan dia. Dan ini contoh dia macam yang you all pernah belajar dululah. Binomial, Poisson, normal. Yang you all belajar dulu 3 lah. Tapi dia ada banyak lagi lah. Banyak lagi. Kemudian tu dia bergantung kepada situation yang tertentu. Kalau banjir, masalah banjir ni dia menggunakan ada statistical distribution dalam statistik dia panggil extreme value distribution. Yang tu dia nak tengok kebarangkalian berlaku banjir lah keadaan tu. So itu adalah extreme value distribution. Lepas tu macam kita ambil contoh lain lagi, you all dalam civil engineering, kalau sajalah nak cari projek sarjana muda punya PSM punya projek nanti, boleh cuba tengok logistic regression. Ini sajalah bagi you topik logistic regression dengan tanah runtuh apa landslide. Okey. Cuba tengok tu. Ini application of statistical technique lah, iaitu regression dalam masalah tanah runtuh. Okey. Ini sajalah kalau kata you all berminat dalam masalah landslide, dan banyak lagi lah yang tu lain. Kalau nak guna statistik punya method lah. Okey. Alright. So basically yang probability ni dia macam tu lah. Dia kalau dia yang kita interpret, kalau kebarangkalian berlaku tu tinggi tapi tak berlaku juga, maknanya mesti ada sebab lah. Dan sebaliknya pun macam tu, kalau kebarangkalian tu berlakunya adalah rendah tapi dia berlaku juga, dan kita jangka mesti ada sebab-sebab yang tertentu lah. Okay. Boleh follow macam contoh baru ni lah. Okay. Contoh baru ni, tiba-tiba exam yang dijalankan secara online ni, keputusannya ramai dapat bagus. Ramai dapat bagus dekat UTM ni. Jadi semua orang kira terperanjat. Macam mana nak explain dekat Senate UTM? Diorang tanya, macam kenapa result diorang ni tiba-tiba jadi bagus daripada biasa? Macam mana nak jawab tu? Sebab kalau ikutkan congak kita, kebarangkalian tu dia result tu lebih kurang sama je lah macam dulu-dulu. Tapi kali ni tiba-tiba naik mendadak. Okay. So macam mana nak jawab tu? Dengan peperiksaan online. Jadi adakah kerana menjalankan peperiksaan online itu menjadikan pelajar-pelajar ni punya result lebih bagus? So oleh itu kita mesti meneruskan peperiksaan secara online. Setuju on. Jangan harap. Jangan harap tau. In fact, Board of Engineer baru ni dia ada buat ni tu. Orang yang melalui program 3 tahun degree mechanical, civil, electrical, kalau dia punya program tu 3 tahun, contoh seperti kat England dengan setengah yang dekat Malaysia ni pun dia ada buat 3 tahun je program tu engineering.
untuk dia register sebagai engineer dekat board, dia kena melalui ada certain courses yang ditawarkan oleh universiti tempatan. So dia bagi tu, kalau kata kalau mechanical engineering dia kena buat dekat UTM. Ada beberapa courses lah, 10 ke macam tu lah. So kalau civil macam you all dekat, kata silap saya dekat UM kot, UM. So kena ambil ada beberapa courses. Itu yang kalau di 3 tahun lah. Macam you all ni 4 tahun program, so no problem lah. Tak ada masalah. So yang daripada England kena buat tu lah, kena ada extra courses dia yang dia kena ambil. Mesti marah ada orang tu. Lepas tu dia ada kategori lain lagi lah, ada 4 ke 5 kategori orang yang perlu ambil kursus tu. Ni dia panggil top up kursus. Top up punya program lah. So yang saya takut yang saya takut board. Okey. Ini exam online. Belajar bancuh simen pun tengok video je, tak pernah bancuh simen. Manalah tahu tiba-tiba satu hari esok board Malaysia ni tiba-tiba buat pula syarat baru untuk nak register, you all kena ambil exam ke apa ke, manalah tahu, we don't know. Okey. Jadi baiklah you all prepare sekarang betul-betul ni. Walaupun dia online. Okey. Okey, yang ini adalah kebarangkalian kalau you all masih ingat lagi, dulu you all ada belajar tree diagram. Okay, tree diagram ni dia guna dia untuk membantu you all untuk menyelesaikan masalah kebarangkalian lah, masalah statistik ni probability. Example, kalau kata kita lambung toss a coin twice. Kalau kita lambung shilling dua kali, dia punya outcome dia tu, ataupun dia punya outcome dari eksperimen, kita boleh tunjukkan dia dalam tree diagram, iaitu pada lambungan pertama kita mungkin boleh dapat head ataupun tail, kepala atau bunga. Lepas tu kalau dapat kepala pada lambungan pertama, kita lambung kali kedua pun kita boleh dapat kepala atau bunga. Kalau kita dapat bunga pada lambungan yang pertama, kita lambung sekali lagi, so dia branch out jadi macam ni. Okay. So guna dia tu, salah satu guna tree diagram ni, dia nak macam tu lah, dia boleh daripada situ kita boleh senaraikan semua kemungkinan bagi that experiment, all the possible outcome bagi this experiment. Iaitu ada 4 lah kemungkinan dia, iaitu kita akan dapat kepala juga pada lambungan kedua, kepala dan bunga dan kepala, ataupun bunga dan bunga. So dia ada 4 kesudahan mungkin. Kalau kita lambung 3 kali, patutnya ada 8. Yeah. So kalau 3 kali ni branches keluar lagi lah. Jadi macam tu lah. Jadi leceh jugalah. Dia banyak ni. Itu baru 3 kali. Kalau 10 kali, kalau 10 kali nak lambung ni, kat ujung sekali tu 2 kosong 10 1024 1024 punya cabang dekat yang akhir tu, yang ke-10. Yang sebelum tu setengah daripada tu 512. So tree diagram ni tak berapa sesuai dalam keadaan eksperimen yang banyak cubaan lah. Satu lagi contoh contoh je kalau untuk tree diagram ni. Katalah kita ambil Lizijia, okey. Dia LZJ ke apa Dia Lizijia ke nama dia? LI Badminton. Ini badminton. Mana yang tak follow badminton tu? Okey, kalau orang main badminton ni, dia punya permainan dia tu kita boleh bina dia punya tree diagram juga. Okey. Kita tengok yang first set. First set dia Doktor tak dengar. mungkin menang. Doktor putus-putus. Lah. Kalau dia kalah pada set yang pertama, dia lawan second set. Atau putus-putus sorry. Ini badminton
Ini badminton. Ini menang atau kalah? Dah okey ke? Sekarang dah okey. Rasa saya line saya ni dekat JB. Dekat JB ni cuaca macam dah mula gelap. Kadang-kadang line saya ni kadang-kadang dia pakai 4G lepas tu tukar pula 5G entah mana satu. So dia mengganggu, kadang-kadang tu terganggu lah. Okey, yang ni yang second set ni. Menang atau kalah, menang atau kalah. So kalau dia menang first set, menang second set dah tak lawan lah. Dia dah declare winner lah. Tapi kalau dia menang first set, kalah second set, dia ada rubber set. So rubber set itu pun menang atau kalah. So menang atau kalah. Kalau dia kalah, lepas tu kalah, first set kalah, second set kalah, dia kalah lah. So dah tak ada lawan lagi lah. So kalau tengok dalam ni, dia punya kemungkinan menang dan menang. Menang, kalah, menang. Menang, kalah, kalah. Kalah, menang, menang. Kalah, menang, kalah. Lepas tu kalah, kalah. So ada 6 je kemungkinan. Every time Lizzie Jia ni pergi turun main badminton, keputusannya salah satu daripada 6 ni je lah. Okay. So kalau dia menang dan menang, surat khabar ni pun dia punya language dia tu pun menang mudah, cik action. Okey. Kalau kata macam menang kalah menang, macam mana tu? Itu pun dia kata bertarung lah, itu bertarung. Kalau menang kalah kalah, ini ada jing. Kalau kalah menang menang, bangkit. Kalau kalah menang kalah, hilang fokus. Kalah dan kalah, ini dia mengapa? Ni kalau dia kalah dan kalah, ni selalu jadi bahan kena hentam lah. Okey. So ini dia punya tree diagram. Okey. Boleh follow. Boleh. So tree diagram ni dia penting lah, penting dalam keadaan yang mudah macam ni, penting untuk satu kita tengok the whole situation lah. Okay. So ini just some review je dalam kebarangkalian. Tapi yang penting kebarangkalian, the probability. Every time kita akan kira kebarangkalian, later on nanti kita akan ada kiraan kebarangkalian, nilai probability ni kebarangkalian, dia mesti antara 0 hingga 1. Dia tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada 0. Maknanya dia cannot be negative dan dia tak boleh lebih daripada 1. Kalau dia lebih daripada 1, confirm you all tak betul. Okay. In fact, ada saya pernah tengok ada satu soalan ini soalan je lah, tak adalah real punya ni, tapi dia punya soalan dia, you are the manager of an engineering apa tak nama dia, engineering apa company lah, and your engineer tells you the probability that the beam, satu beam tu patah adalah 1.3. As a manager, what is your decision? A, bagi dia naik gaji. B, puji dia. C, pat on his back. 4, fire him. So apa jawapan dia? Jawapan dia fire him. Dia dapat kebarangkalian tu 1.2. Maknanya dia tak faham konsep probability. Dia dapat lebih daripada 1. Kalau salah kira lain cerita. Ini memang confirm dia tak tahu betul ni pasal kebarangkalian. Pasal dia dapat dia 1.2, walhal kebarangkalian tu dia tak boleh lebih daripada 1 dan dia tak boleh jadi negatif. Okay. So itu satu perkara dalam kebarangkalian lah yang everyone should take note benda ni. Pasal dalam exam ni kadang-kadang saya selalu jumpa kiraan tu 1.3 lah macam tu. Ini definitely tak betul lah. Mana boleh. Ini kalau dekat company tu kena fire ni. Kena buang kerja. Okey, kita akan teruskan ni kuliah hari ni. Ni nak break dulu kot ni. Untuk makan ke? Boleh? Boleh. Okey, so ni pukul apa ni? 1. Dah 1:30 dah. Oh, cepatnya. Kita jumpa balik ke apa? Berapa lama nak?
2,5 boleh doktor. 2,5 boleh. You all kat rumah kan? Okey lah, order lah Grab food tu. Saya pun nak tengok apa benda dia makan. Okey. So Kami dalam 2,5. hati doktor. Apanya? Kami dalam hati doktor. Ya okey lah, terima kasih lah. Okey, Bu, sekarang ni 2,5. 2,5.